Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan daripada risalah Indahnya Pesan Luqman Al-Hakim. Sambungan kita pada malam ni bab yang ke-17, buku baru muka surat 137, di bawah tajuk Beban Dakwah di Sebalik Kalimah Al-Wahn, Tadabbur ayat yang ke-14. Buku lama muka surat yang ke-95. Kita tengok apa yang diletakkan oleh penulis. Dia datangkan ayat yang ke-14 daripada surah Luqman, iaitu firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan, dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya adalah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua-dua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Ayat yang ke-14 para ulama mengkategorikan sebagai idkhal ilahi, sebab dia berada di antara pesanan-pesanan Luqman. Tiba-tiba datang Tuhan mencelahkan apa yang Tuhan arahkan pada kita. Sebab tu dia mulakan dengan wawassayna, kami beri wasiat. Ianya satu perkataan yang besar dipilih oleh Allah Ta'ala pada ayat yang ke-14 ni, tunjuk pada kita apa yang diperintahkan melalui ayat 14 ni ialah satu benda yang perlu diberi perhatian tinggi, keutamaan yang utama. Sebab diguna perkataan wawassayna. Kita pun dalam cakap, bila mana guna perkataan wasiat ni, maknanya benda tu serius. Bukan pesanan main-main, tapi pesanan yang tinggi nilai dia. Tapi pesanan wasiat ini ada beberapa potongan-potongan yang kita kena tengok. Kalau kita tengok, Allah Ta'ala mulakan ayat 14 tu dengan dia kata wawassaynal insan, kami wasiat kepada manusia yang sangat banyak dan tinggi sifat kelupaannya. Ini dalam tafsir Azhar oleh Profesor Hamka. Dia terjemah dengan kataan itu, sebab dia ambil
Nama bagi manusia ni ialah insan. Insan tu mai pada perkataan nasiyah, yang bermaksud lupa. Dia ada setengah-setengah ayat dalam Al-Quran. Contoh surah Al-Muddathir. Bila mana Tuhan nak panggil manusia, dia panggil dengan bashar. Dia tak panggil dengan insan. Bashar maksudnya ialah kulit. Satu pandangan. Sebab apa? Sebab dalam surah Al-Muddathir, dia cerita tentang neraka Saqar. Neraka Saqar ni ialah neraka yang akan mengazab penghuninya pada bahagian kulit yang paling banyak. Dan kita ni pun organ paling besar tubuh kita ni kulit. Kulit. Sebab tu dipanggil bashar. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua kata, bashar mai pada perkataan bishrun, yang bermaksud seronok, suka. Sebab manusia ni dia memang minat benda-benda seronok. Manusia tak minat benda-benda sedih. Sebab tu dipanggil dengan bashar. Dipanggil dengan panggilan bashar. Dipanggil dengan insan kerana manusia tu ada sifat kelupaan. Jadi ayat 14 Tuhan kata, kami wasiat kepada manusia yang ada sifat lupa. Maknanya arahan yang disebut dalam surah Luqman ayat 14 ni ialah arahan yang akan sering dilupakan oleh manusia. Perintah yang dilupakan. Apa dia yang dia kena buat? Biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dengan dua ibu bapanya dan ibunya yang telah mengandungnya susah di atas susah. Wa fisaluhu fi amain, dan telah menyusunya selama 2 tahun. Kalau setengah-setengah terjemahan Indonesia dia guna perkataan fisaluhu tu menyapihnya. Ya, sapih ini perkataan yang lebih unik lagi dalam bahasa Melayu kita, menunjukkan bukan hanya menyusu tapi menjaga dengan sebesar-besar penjagaan. Sebab budak bayi pada usia itu, kalau tengok sebahagian orang, menyapih ni maknanya, mungkin bahasa Melayu kita akan guna bahasa Melayu yang kita duk bercakap lah. Kita akan guna perkataan menatang. Bukan menatang yang orang Terengganu duk sebut tu. Menatang tu teruk lah. Menatang tu maksudnya jaga betul-betul. Sebab tu nak tengok bayi dijaga dengan cara yang betul, letak kelambu lagi, takut dia kena gigit dengan nyamuk apa semua. Itu dimaksudkan dengan fisal. Dijadikan pengasingan, dibuat pengasingan. Fi amain, dalam masa 2 tahun. Anishkurli, dengan sebab semua benda yang telah dilakukan oleh mak ayah tu terhadap kamu wahai manusia yang sering lupa, syukur pada aku dulu. Wali walidaika, dan syukurlah kepada kedua ibu bapa kamu. Ilayyal masir, kepada aku jualah tempat kamu kembali. Okay. Dalam ayat 14 tu, pertama Tuhan cerita tentang satu, manusia pelupa. Yang kedua, manusia dia akan datang daripada punca mak dan ayah dia. Semua orang macam tu. Sama ada mak dan ayah dia tu jelas ke tak jelas, tapi dia mesti datang melalui cara seperti itu. Walaupun orang sebut anak tak sah taraf, tapi dia mesti datang melalui seorang lelaki juga. Walaupun tak dikenali, blind lelaki itu. Okay. Kemudian Tuhan sebut mak dia yang mengandung telah menanggung susah demi susah. Bukan setakat susah demi susah waktu mengandungnya, lepas lahir itu terpaksa jaga dia pula selama 2 tahun. Okay. Jadi ada beberapa poin situ. Perintahnya di mana? Perintahnya ialah anishkurli. Situ perintah dia. Syukur pada aku. Kalau kita tengok, ada satu hadis yang boleh kita hubung kaitkan dengan ayat ni, iaitu hadis Nabi beri doa kepada Muaz bin Jabal. Riwayat ni kita biasa dengar. Nabi pegang tangan Muaz, erat Nabi pegang. Nabi sebut Nabi sayang dia apa semua. Ini antara sunnah sebenarnya, tapi sunnah ni saya kata sukar untuk diamalkan pada zaman fitnah. Nak sebut dekat satu orang saudara Muslim kita ni, kawan kita, kita sayang dia bukan benda mudah, tambah kita orang Melayu. Mungkin masyarakat Arab dia okey. Arab
Tuan-tuan tengok orang India, Pakistan jalan, lelaki pegang tangan, lelaki sama lelaki pegang tangan. Mungkin kita biasa tengok lah kot. Arab pun sama. Malaysia tak boleh. Malaysia kalau buat macam tu kena cop LGBT lah. Sebut sayang sama lelaki ni kena cop LGBT. Jahatnya LGBT ni dia mematikan satu sunnah Nabi. Jahatnya LGBT ni, dia mematikan sunnah Nabi. Sebenarnya tak ada isu satu orang lelaki nak beritahu dekat kawan lelaki dia, dia sayang dekat. Nabi suruh sebut benda tu. Nabi suruh sebut. Bukan Nabi suruh diam duk kawan. Tapi tak gamak nak buat sekarang. Kerana apa? Kerana fitnah LGBT tu. Saya nak sebut yang tu dulu. Nak kata betapa dahsyatnya kelompok-kelompok jahat, dia mematikan sunnah. Nabi beritahu dekat kita, Nabi besar, kalau kita duduk dengan mana-mana orang, kita berkawan dengan orang, kita sayang dekat dia, kena beritahu. Nabi kata dengan beritahu tu dia akan menimbulkan keakraban. Sebab Nabi tunjukkan benda tu. Tapi saya sebut sini, nak buat tempat kita ni, dalam suasana masyarakat kita ni susah. Hatta saya sendiri pun tahu hadis tu, nak sebut kat kawan sendiri pun fikir 3-4 kali. Takut dia tu fikir lain macam. Takut dia kata, minat lelaki ke ni? Takut dia tak, dia terkata macam tu. Akhirnya tak kata kita. Akhirnya sunnah itu mati. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh, benda tu kita nak kena buat jugalah. Sebab Nabi suruh kita buat. Nabi buat dekat Muaz. Nabi kata, wallahi inni uhib. Sungguhnya aku mencintai. Bukan cinta atas nama syahwat lah. Cinta atas nama kasih sayang. Sebab ini orang-orang yang selalu beribadah sekali, selalu duduk dalam keadaan susah dan senang sekali. Jadi bila mana Nabi pegang tangan Muaz, Nabi kata, jangan tinggal doa ini setiap kali selepas selesai salat. Apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya nak ambil pada doa tu. Bila mana Nabi ajar pada Muaz, Nabi beritahu dekat Muaz, doa ni selalu setiap hujung salat. Hujung salat ni ulama khilaf, dalam salat ke luar salat. Yang tepat, kebanyakan para salafus salih, bahkan para sahabat melakukannya sebelum beri salam. Itu yang tepat. Itu yang tepat. Tapi kalau kita terlupa, lepas beri salam baru nak doa, tak apa, boleh. Tapi afdalnya ialah sebelum beri salam. Sebab waktu lepas kita baca tahiyat, sebelum kita beri salam, ini waktu yang sangat-sangat mustajab doa. Sebahagian para ulama sebut lebih mustajab pada doa dalam sujud lagi. Sebab Nabi menunjukkan keprihatinan tinggi pada waktu itu untuk berdoa. Nah, jadi kita kena beri ruang lah untuk orang berdoa. Kalau imam kena beri ruang lah. Saya cubalah, kalau saya jadi imam, saya cuba beri ruang. Tak boleh lama sangat, tak boleh sekejap sangat. Tengah-tengah lah. Maknanya doa-doa penting. Antara doa yang Nabi tak tinggal lah doa daripada selamat pada 4 fitnah tu. Fitnah kubur, fitnah dihumban di neraka, fitnah hidup dan mati, dan juga fitnah dajjal. Plus doa itu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Waktu tu lebih afdal untuk baca doa tu. Dia, saya nak sebut sikit lah, dia bila mana kita berdoa, doa dalam salat ke doa luar salat lebih utama? Sebenarnya doa dalam salat lebih utama. Sebab waktu kita berada dalam satu ritual yang sedang mengikat kita dengan Tuhan. Sebab luar salat ni kita dah habis dah salat, baru kita doa. Bukan kata tak boleh, boleh. Tapi dia kurang afdal. Contoh, saya bagi contoh untuk tuan-tuan faham je. Kita boleh beli barang waktu promosi dengan kita boleh beli barang waktu tak ada promosi. Waktu promosi, iaitu waktu benda tu diberikan kemurahan, diberikan macam-macam kelebihan, diumpamakan, diibaratkan seperti mana orang berdoa dalam salat. Tuan-tuan beli barang Shopee kan? Tadi ada dengar bunyi Shopee tadi. Beli barang Shopee kan? Dia ada timing dia. 11 hari bulan 11. Afdal beli waktu tu, murah. Afdal. Boleh tak beli tarikh lain? Boleh, tapi harga mahal. Macam tu lah maksudnya. Bila mana kita berdoa dalam salat, kita telah mengambil waktu premium berdoa. Berdoa luar salat, dia kurang sikit premium dia. Tak kata tak boleh, tapi kurang sikit. Okay. Jadi dalam doa yang Nabi ajar pada Muaz tu, Nabi kata,
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Okey. Ya Allah, bantu aku ingat kamu dan syukur. Wa husni ibadati, dan elokkanlah ibadahku. Okey. Sekarang ni ayat 14 surah Luqman, Tuhan kata anishkurli, syukur kepada aku. Pertama kita kena tahu, untuk bersyukur pada Tuhan ni, dia bukan hanya senipis dan semudah sebut alhamdulillah. Sudah makan nasi, kenyang, dah habis pinggan nasi, sebut alhamdulillah. Sudah orang belanja kita makan, kita sebut alhamdulillah. Benda tu betul, konteks tu betul. Okay. Tapi yang lebih utama lagi, sebab kalau tengok Nabi ajar kepada Muaz, syukur tu diapit dengan dua, zikir dan ibadah. Dua tu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Syukur duduk tengah, zikir, ibadah. Maknanya bermula dengan zikir, dia akan datang syukur, daripada syukur ringan ibadah. Jadi nak tengok kita ni orang bersyukur ataupun tidak. Sebab syukur ni dia benda yang tak nampak dekat satu orang. Tak nampak expression satu orang tu syukur, tak tahu. Macam mana nak kata orang tu bersyukur? Dia bermula dengan ringannya dia berzikir. Lepas pada tu dia akan ending kepada ringan nak buat ibadah. Dia duduk situ. Jadi kalau kita nak faham ayat ni, bila mana Tuhan kata anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Tanda kita bersyukur, kita banyak zikir. Tanda kita bersyukur, kita pun elok dalam ibadah. Ibadah tu elok. Itu dia punya hubung kait antara doa itu dengan ayat ni. Jadi maksud satu orang tu dia menghargai mak ayah dia, dia bukan hanya memberikan segala apa permintaan mak ayah dia, tapi daripada mak ayah dia tu yang telah menjaga dia, yang telah menyebabkan dia tu tumbuh besar jadi orang dewasa, daripada susu mak dia, iaitu dia jadi orang yang berzikir, dia jadi orang yang bersyukur, dia jadi orang yang baik ibadah. Walaupun kadang-kadang dia tidak dipandang istimewa oleh mak dan ayah dia. Itu tuntutan pada ayat ni. Itu maksud ihsan pada mak ayah. Sebab tu kalau kita ambil sampel dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim ialah satu orang Nabi yang ihsan pada ayah dia. Walaupun ayah dia kafir. Ayah dia kafir. Berapa banyak tindak tanduk ayah dia, dia tak setuju. Tapi dia disebut ihsan. Bukan setakat ihsan. Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim itu ummah lagi. Seorang Nabi, tapi dia punya ihsan yang dia buat tu kapasiti ummah, kapasiti community, bukan kapasiti individu. Walaupun ayahnya seorang musyrik, bukan seorang muslim. Apatah lagi kita, mak ayah kita seorang muslim. Cuma satu angle, satu sudut yang kita nak tengok sini ialah kita menyempitkan buat baik pada mak ayah tu ialah dengan memenuhi keperluan dia, melayani segala apa yang dia nak, tu tak termasuk. Kalau itulah yang dimaksudkan dengan berbuat baik pada mak ayah, maka Nabi Ibrahim tak akan jadi Nabi sebab dia terpaksa akur dengan ayah dia yang ajak dia sembah berhala. Tak. Sebab tu Nabi Ibrahim kekal sebagai seorang ihsan pada mak dia dan ayah dia. Mak tak cerita lah Quran, ayah dia banyak cerita. Kalaulah kita nak faham Nabi Ibrahim ni satu orang buat baik daripada mak ayah, kita kata dia buat baik walaupun ayah dia seorang kafir. Dekat mana dia buat baik pada ayah dia? Iaitu dia tidak mengikuti jejak langkah ayah dia yang kafir itu. Itu bentuk buat baik. Contoh mak kita, ayah kita, dia ada kebiasaan buruk dia, kita tidak meneruskan kebiasaan buruk dia. Itu ihsan kita pada mak ayah. Kalau mak ayah kita ada benda-benda picisan yang dia kurang baik perangai, walaupun benda-benda yang orang kita nampak macam simple, contoh suka sibuk hal orang, kan ada sebahagian orang macam tu. Anak tidak menjadi penerus kepada benda itu. Tidak menjadi penerus. Suka buat hutang, benda tak penting, anak tidak menjadi penerus kepada benda itu. Itu ihsan. Ihsan anak tu kepada ayahnya. Anak kena menjadi pemutus kepada keburukan mak ayah, bukan make repetition, bukan buat pengulangan, bukan. Kita tak boleh ikut kata-kata orang Melayu kita, bapak borek anak rintik, tak boleh ikut. Tu orang bandar lah sebut, bapak borek anak rintik. Orang Pantai Timur sebut,
Ayah kecil berdiri, anak kecil berunggar. Tuan-tuan dengar. Orang Kelantan biasa sebut. Ayah kecil berdiri, anak kecil berunggar. Maksudnya, ayah kecil berdiri, anak kecil sambil berlari. Itu bapak boring anak ritik. Tak jadi penerus pada benda buruk. Kalau ayah kecil berdiri, anak kecil duduk, tertutup lagi, ikut sunnah lagi. Itu ihsan pada mak ayah. Itu maksud ihsan. Wabil walidaini ihsana, itulah maksudnya. Ini angle yang kita kena perbetul tadi. Bukan hanya memenuhi, mengikuti semua, tak. Kita pemutus kepada benda-benda buruk yang mak ayah kita buat. Kita jadikan zahirnya kita daripada apa yang dia telah bina diri kita, dia jaga diri kita tu, diri kita tidak menjadi penerus pada benda tu. Okey. Kita tengok apa yang dia sebut. Sulitnya seorang ibu memikul beban anak yang dikandungnya digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla sendiri sebagai wahnan ala wahni, iaitu kelemahan atas kelemahan. Namun seorang ibu itu kekal dalam kebahagiaan di sebalik beban yang ditanggung 9 bulan berkenaan. Tidak lain tidak bukan kerana si ibu percaya apa yang dikandungnya ialah masa depannya sendiri. Meskipun tidak nampak dengan mata, namun kelak itulah sumber kebahagiaan pada hari itu. Itu dia bagi gambaran surface kebanyakan mak ayah rentas agama, rentas bangsa. Bukan mak ayah kepada orang Islam, bukan anak, bukan mak dan ayah Muslim, mak dan ayah agama apa pun. Dia akan berfahaman seperti itu. Okay. Kemudian disebut, demikianlah sulitnya seorang Rasul memikul beban wahyu yang dikandungnya. Penulis bawa kita pergi kepada benda yang lebih utama, iaitu kesucian dakwah, dan keutamaan inti pada dakwah itu ialah tauhid. Apatah lagi Rasul yang mendapat ujian besar daripada kaumnya, iaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa radhiyallahu, Nabi Isa alaihi salam. Tu silap tu, RA tu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka diberikan gelaran oleh Allah Azza wa Jalla sendiri sebagai ulul azmi. Ulul azmi. Tengok dia bawa tadi contoh. Saya dah sebut tadi tentang Nabi Ibrahim. Kita boleh ambil satu angle, satu sudut, iaitu Nabi Ibrahim. Sebab yang ada cerita ayah ialah Nabi Ibrahim. Nabi-nabi lain tu dia tak ada mention sangat Quran. Nabi Nuh tak cerita sangat tentang ayah dia. Nabi Musa pun tak cerita. Nabi Isa tak ada isu sangat sebab memang mak dia tu memang orang yang saleh dah pun. Jadi Nabi Isa ni pengembang kepada kebaikan yang dah sedia ada pada mak dia. Nah, dia bukan hanya menjadi orang yang statik, tapi dia mengembang. Mak dia orang saleh, anaknya Nabi. Dia berkembang. Nah, itu yang dia maksudkan. Jadi Nabi Ibrahim, ayah dia musyrik, dia seorang muslih. Bukan setakat mukmin, tapi dia muslih. Dia orang yang membaiki kesyirikan, sehingga dia jadi ulul azmi. Okay. Seperti mana yang disebut dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-35, Allah Ta'ala sebut, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahu. Maksud dia, Allah Ta'ala kata, jika demikian akibat orang-orang kafir yang menentangmu wahai Muhammad, maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi yang mempunyai keazaman dan juga ketabahan hati dalam kalangan rasul-rasul yang terdahulu. Dan janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk mereka yang menentangmu itu. Kata kunci yang kita nak ambil pada ayat 35 surah Ahqaf itu ialah fasbir, arahan sabar. Sabar kena ikut sabar macam siapa? Kama sabara ulul azmi. Seperti mana telah sabarnya orang-orang yang memiliki keazaman tinggi. Ulu dengan makna pemilik, azmi keazaman. Panjang nafas positif dia tu. Satu orang yang optimis dengan berkembangnya kebaikan. Nabi-nabi ni ialah manusia yang Tuhan jadikan pada diri Nabi dan Rasul ni, optimis dia tinggi. Teruk tara mana pun manusia, walaupun Nabi pernah sebut pada kita, ada Nabi
Bila mana dia dibangkitkan di padang mahsyar, dia berjalan seorang, tak ada kaum, tak ada umat pun belakang dia. Tapi dia itu ialah satu orang yang optimis untuk melihat kebaikan tersebar. Maknanya nak sebut pada kita, susah, berat dan payah yang ditanggung oleh mak itu hanya berapa persen daripada susah payah yang ditanggung oleh Nabi dan Rasul yang membawa dakwah itu. Sebab susah payah yang mak kita hadapi waktu mengandungkan kita, kita akan rasai balik bila mana kita nak perbetul benda yang dia telah biasakan dan benda tu salah. Kita sebagai anak, ialah waktu kita usia sekolah menengah apa semua universiti ni, tak nampak lagi kadang-kadang perangai, attitude sebenar mak dan ayah kita. Bila mana kita dah agak dewasa sikit, 25 ke atas, kalau dah kahwin apa semua, situ kita akan tengok. Tapi biasanya kalau tengok dari segi kajian ataupun kebiasaan hidup masyarakat ni, seorang anak dia akan perasan perangai mak dan ayah dia tak kena bila mana dia mula mendirikan rumah tangga, ataupun dia tengok adik-beradik dia mula mendirikan rumah tangga. Di situ dia akan tengok. Waktu usia sekolah belaka tak nampak lagi. Situ. Waktu tu lagi berat. Sebab apa? Sebab kita sudah tertakluk dengan tak boleh mengubah dengan cara kasar. Sebab tu Nabi Ibrahim tidak pernah menunjukkan pemberontakan terhadap ayah dia. Sentiasa dia bercakap dengan bahasa yang paling lembut, bahasa yang paling terbaik. Kalaulah dia rasa macam tertekan, dia ignore, dia keluar. Itu je yang dilakukan. Kalau Nabi, bila mana dia menghadapi problem ayah dia, seorang Nabi dan Rasul, dia menghadapi problem ayah dia tetap berkerah dengan kekufuran. Last sekali dia keluar. Sebab bila mana kita duduk pada position anak, kita tak boleh marah mak ayah kita macam mana kita marah orang lain. Tak boleh. Kecuali Allah Ta'ala mengilhamkan pada mak ayah tu, dia sedar kat mana tak kena dia sendiri yang perlahankan benda tu. Dia sendiri yang turunkan ego dia. Sebenarnya, kalau orang kata kan, orang lelaki ni ego tinggi. Sebenarnya dalam dunia ni, dua jenis manusia yang ego tinggi. Pertama, orang lelaki, memang kajian secara umumnya orang lelaki ego dia tinggi. Yang kedua, orang pangkat tinggi. Tak kira lah pangkat di pejabat, pangkat dalam keluarga, pangkat dalam masyarakat. Sebab tu tuan-tuan akan tengok, orang yang pangkat tinggi bila mana dia buat kesalahan, sangat jarang untuk dia menarik balik ataupun dia sebut perkataan maaf. Melainkan dia akan ubah perlahan-lahan. Pelan-pelan dia ubah. Nampak macam nak tarik balik, tapi dia tak sebut secara direct. Cara dia bercakap saja. Ataupun tone dia lebih rendah. Waktu dia mula-mula pegang dengan waktu dia dah lama pegang ada beza. Bila mana dia sedar, dia nampak damage yang dah dia buat, kerosakan yang dia buat. Cuma nak katanya, ego agak susah untuk ditundukkan. Tapi anak, dia tak boleh kata dekat ayah dia, dekat mak dia, mak, saya nak beritahu satu benda, mak tak reti pilih sebenarnya lepas ni. Tak boleh. Perkataan itu tidak boleh tidak dibenarkan dilafazkan. Sebab Quran kata fala taqul lahuma uffin. Apatah lagi petikai. Uffin ni maknanya kalau mak kata ambil lah beli ni, tak boleh. Quran kata yang tu tak boleh dah. Apatah lagi kata orang tak reti je pilih yang ni, tu lagi tak boleh. Tak boleh. Kalau kita tak setuju, diam je. Sebab itu yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Dia tak setuju dengan ayah dia, dia diam. Cuma dia beritahu kalaulah nak cari benda betul, tinggallah sembahyang berhala ni. Takat tu je yang dia boleh. Sebab itu limit. Kita berada pada limitasi seperti itu. Sebab tu orang yang membaca Al-Quran dan merenungi Al-Quran, dia akan tengok gaya hidup para Nabi tu sebenarnya sudah ada petunjuk dalam tindak tanduk harian kita. Cuma tinggal lagi kita nak nampak ataupun kita sama pada benda tu. Kemudian dalam ayat yang sama Allah Ta'ala sebut ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbisu illa sa'atan minan nahar. Sesungguhnya keadaan mereka semasa melihat azab yang dijanjikan kepada mereka seolah-olah
Mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan kadar satu ayat, satu saat sahaja daripada siang hari. Balaghun, penerangan yang demikian cukuplah menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mahu insaf. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka ingatlah, tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik, iaitu kaum derhaka. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-35 surah Ahqaf tu, bila mana Allah Ta'ala kata, sabarlah seperti mana sabarnya Nabi-Nabi ulul azmi itu, dan jangan tergesa-gesa minta turun azab pada pihak yang lawan. Jangan. Wala tasta'jil lahum. Tuhan kata, kerana Nabi ulul azmi ni, Nabi Rasul ulul azmi yang ada kesabaran yang tinggi ni, mereka ni Tuhan jadikan dia nampak bahaya tu sangat jelas depan mata dia. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbisu illa sa'atan minan nahar. Seakan-akan kiamat tu nak berlaku tak berapa jam je lagi. Itulah dalam pandangan Nabi dan Rasul. Bila mana dia ajak kaum dia untuk tinggalkan syirik, balik pada tauhid, ajaknya dia tu seakan-akan dia nampak keburukan, kecelakaan akan berlaku sekejap je lagi. Dia macam mana kita tengok sebahagian daripada anak-anak yang terpaksa menghadapi tabiat sebahagian mak ayah yang dia dah didiagnos dengan sakit yang berat, nak makan dengan cara gaya macam orang tak sakit. Anak ni sabar, macam mana nak kawal ayah dia tu jangan makan benda-benda yang dia tak boleh makan, bahaya. Bagi pihak ayah dia tak nampak bahaya. Bagi pihak anak melihat bahaya tu. Seakan-akan kalaulah dia tu ada kecil manis yang tinggi, dia tetap nak makan benda manis, kita anak ni risau, macam dah nampak kaki dia kena potong. Macam dah nampak. Walaupun tak kena lagi. Cuma nak katanya itulah position dia. Itulah kedudukan dia. Balaghun, Allah Ta'ala kata. Kalau boleh nampak macam tu, ini satu benda yang cukup dalam. Balagh ni maksudnya sampai. Satu orang bila mana dia boleh sabar seperti itu, maknanya dia telah sampai seperti mana kedudukan para Nabi dan Rasul. Dia tak jadi Nabi, cuma nak katanya dia punya kefahaman dia, sudut pandang. Macam mana para sahabat yang follow Nabi, para sahabat melihat bahaya kalau sembah berhala. Sahabat-sahabat yang beriman tu, bahaya sembah berhala ni. Selepas tahu bahayanya sembah berhala, kalau boleh berhala tu pun tak nak tengok dah. Betapa bahayanya kesan daripada penyembahan berhala. Kalau ada kuasa nak hancurkan hari ini juga berhala. Tapi apakan daya? Bukan kuasa kita. Kan sahabat-sahabat Nabi yang muhajirin ni, dia orang sedar bahaya sebab berhala. Kalau ikutkan hati dia orang, 360 berhala tu hari ni masuk Islam, petang nak perancur semua dah. Tapi apa yang dia boleh buat? Tapi nak Tuhan kata balagh, apa yang telah kamu lihat itu sampai. Cukup. Sebab benda ni memang pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Tuhan tutup ayat 35 surah Ahqaf dengan Tuhan kata, adakah orang-orang fasik itu akan binasa? Jawapannya pasti akan binasa lah. Orang fasik akan binasa sebab orang fasik dia samar dengan keburukan yang bakal tiba, kecelakaan yang tiba tu. Kemudian dia sebut lagi, bukan kebetulan apabila kita menyebut mengenai kentalnya azam dakwah para rasul ulil azmi berkenaan. Tiba-tiba Luqman berbicara, dia sebenarnya tak perlu letak RA tu. Saya rasa tak perlu ada RA untuk Luqman. Sebab kita tak meletakkan apa-apa. Nak sebut rahimahullah pun dia awal pada zaman Nabi lagi. Luqman Al-Hakim saja. Tiba-tiba Luqman Al-Hakim yang berbicara mengenai kesakitan seorang ibu mengandung, memindahkan pesan kepada anaknya agar bersabar atas jalan dakwah dengan menyebut kalimah azmil umur. Nak ambil sini, nak ambil orang kata apa, synchronize point dia tu ialah sabarnya ibu mengandungkan anak yang memberi macam-macam kemungkinan pada dia. Sebab seorang perempuan waktu dia mengandung, silap sikit saja, damage tu, kerosakan pada kandungan tu akan berlaku. Kalau dia buat lebih kurang, dia makan lebih kurang, dia bergerak cara lebih kurang. Daripada sikap dan ketelitian seorang ibu yang mengandungkan anak, begitulah sikap dan ketelitian seorang manusia yang sedar bahaya syirik.
bahaya syirik dan betapa berselindungnya kesyirikan itu di sebalik tauhid. Nampak macam tauhid, tapi rupa-rupanya syirik juga di situ. Nak kata betapa licik dan betapa halusnya. Teknikal, sangat teknikal. Macam mana seorang perempuan dia mengandung, kat mana nak berlaku gangguan pada kandungan dia. Angle, sudut-sudut yang dia tak jangka. Bila mana buat scanning apa semua, tiba-tiba ada cyst dalam kandungan, ibu ni dia akan risau. Ada cyst apa semua. Cyst ni macam ketumbuhan lah. Kena pula pegawai perubatan ataupun doktor yang baru jenis tak reti cakap menenangkan diri ni, makin risau mak tu. Kan ada sebahagian orang, saya tengok, saya sendiri lah, pengalaman saya sendiri, bila mana kita beberapa tahun lepas, keguguran yang sebelum-sebelum ni, bila mana kita dengar doktor tu cerita, dia memang tak ada ruang nak suruh kita tenang hati pun. Cara dia cerita tu, yang ni bahaya, yang ni memang bahaya, yang ni bahaya. Tak ada satu perkataan, tapi kalau Tuhan nak tolong, okey. Bukan saya nak kata lah, tapi kebanyakan doktor Muslim yang saya pergi tak sebut. Sehingga saya pergi dekat doktor Hindu, dia sebut. Dia lagi kuat ketuhanan. Ni cerita pelih. Pergi doktor Hindu, dia kata, last kali, I tell you, ni semua God punya cerita. Ni semua urusan Tuhan. Yalah, mungkin doktor-doktor yang saya pergi tu, dia stres banyak kerja kot, jadi tak bercakap elok sikit dengan kita. Cuma nak katanya, pergi dekat doktor yang Hindu tu, yang saya masuk dia punya office, dia punya pejabat dia. Ni segala lot murugu semua penuh. Tak ada ruang kosong pun. Semua tampal, macam-macam. Dengan dia pun ada tampal atas dahi dia. Last sekali dia kata, I nak beritahu you satu. Apa yang berlaku dekat you punya wife, ini semua kerja Tuhan. Kalau you sangka baik dekat Tuhan, you dapat yang baik. Dia seorang Hindu cakap itu. Dahsyat tuan-tuan. Perlih ada pakar itu. Cuma nak sebutnya dia ada, dia sebut benda tu. Dia sebut. Yang Muslim yang lain tu tak tahulah, mungkin tak tahulah apa yang surrounding manusia sekarang yang menyebabkan tak berapa nak bercakap dengan cara seperti itu. Kalau kita tengok sebahagian doktor-doktor, kalau saya tengok doktor-doktor di negara Arab semua ni, elemen tu kuat dia sebut. Dia selalu sebut. So sebut bi masyiatillah, dengan izin Allah Taala. Dia tidak akan cuba mencemaskan. Elemen-elemen mencemaskan. Jadi benda tu mungkin kita kena baiki sikit. Bila mana kita nak rawat orang ni, tetap kita kena letak asy-syifa biyadillah. Penyembuhan itu di tangan Allah. Kesembuhan-kesembuhan yang pelik-pelik tu boleh berlaku. Tapi kita tidaklah jadi orang yang mencari kepelikan. Kita ambil juga asbab-asbab tu. Cuma nak sebutnya ialah, inilah benda penting. Sebab tu kalau tengok para nabi dan rasul ni, kekuatan mereka ialah mereka sentiasa meletakkan, kalau nampak macam jalan tu sempit sangat dah, tak ada ruang dah, pasti akan ada jalan keluar di situ. Pasti akan ada. Sebab tu Nabi dia tak suka orang yang terlalu pesimis. Pesimis ni maksudnya, habis dah aku, mati dah aku, tak ada ruang. Nabi tak suka benda tu. Sempit tak ke mana pun, nampak macam memang tak boleh nak celuh dah ke mana pun, pasti ada. Kalau kita rasa kita tak kuat, eloknya tak payah cakap. Pada saya lah, kalau kita rasa kita diuji tu, kita macam berat sangat dah, tak boleh nak kata apa, diamlah. Diam paling baik. Sebab takut kata-kata kita tu menyebabkan terganggu keimanan kita terhadap qada dan qadar Allah Ta'ala. Yang terbaik ialah kata dia. Kalau kita nampak macam tak ada ruang, orang semua dah kata tak ada ruang, kita yang menghadapi tu, diamlah. Tawakallah pada Allah Azza wa Jalla. Cuma itu ialah benda. Sebab saya waktu di Jordan dulu, bila mana kita pergi apa semua, pergi rawatan, sebab saya kena slip disc di Jordan. Kawan-kawan dah cerita rawatan Jordan ni cincai-cincai ya, Arab macam mana. Tapi yang saya sukanya, cincai-cincai dia tu pun, mulut ni, tawakal Allah. Tawakal. Kita pun tahu dia memang cincai dah pun, dia memang doktor cincai. Kita boleh kata doktor memang dia buat rawatan lebih kurang. Tapi mulut tu tawakal Allah, kita rasa macam tak apa lah, kita pakai buah dia lah, buah yang tu. Akhirnya balik Malaysia, memang diagnos yang dibuat di
negara tu di Jordan tu memang diagnos yang tak cermat. Kena balik Malaysia pula baru tengok balik. Cuma nak sebutnya ialah sabar dan sentiasa optimis. Walaupun berat, seperti mana seorang ibu, dia tetap ada perasaan positif untuk melahirkan kandungan yang dia sedang kandung tu dengan cara yang paling terbaik dan paling selamat. Kita berpada situ untuk malam ni. Saya nak berhenti awal sebab saya ada kuliah satu lagi pada malam ni. Kita berhenti lepas pada ayat yang ke-35 surah Al-Ahqaf tu. Nanti kita akan sambung balik surah Luqman, perenggan seterusnya tu Luqman ayat 17, ya bunayya aqimis salah, di situ. Jadi kita berpada situ saja. Moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.